Dan seterusnya, Fariha. Baik, kita nak kongsikan sikit berkenaan dengan ini. Kalau kita mengimbas kembali 2 dekad yang lalu, pada tahun 2000, 2 Julai 2000, tragedi di Sauk Perak yang membabitkan sebuah kumpulan yang merancang dengan kemas sekali menceroboh 2 buah kamp untuk merampas 114 laras napang dan 18,000 butir peluru. Maknanya ini satu perancangan yang sangat kemas sehingga kan ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada negara dan juga pasukan keselamatan negara yang tidak dapat mengetahui atau bau langsung pergerakan mereka ini. Kumpulan ini dikenali sebagai Al-Maunah dan baru-baru ini dikongsikan pengampunan yang di-Pertuan Agong terhadap 13 banduan Al-Maunah sempena dengan hari kemerdekaan 63 tahun ini. Maknanya mereka ini telah dipenjarakan, dijatuhkan hukuman sepanjang hayat bermula 28 Disember 2001. Jadi untuk perkongsian ini, hari ini kita akan bersama dengan salah seorang wartawan Harian Metro, Ahmad Rabiul Zulkifli, yang Rabiul berkesempatan bertemu dengan salah seorang daripada 13 banduan yang telah dibebaskan. Jadi kita nak bersama dengan Ahmad Rabiul. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Rabiul, sedikit tadi Faria ada kongsikan berkenaan dengan Al-Maunah ini dan juga Rabiul antara yang berkesempatan bertemu dengan salah seorang daripada 13 banduan dan Rabiul mendapatnya melalui perkongsian maklumat daripada orang kampung. Mungkin Rabiul boleh kongsikan bersama dengan kami bagaimana Rabiul dapat maklumat ini dan berkesempatan bertemu dengan salah seorang daripadanya. Oh, okey. Dia macam ni, pada peringkat awalnya saya buat liputan pasal Awi ni, bukan nama sebenar dia Awi, saya panggil dia Awi. Apabila saya selalu masuk dekat penjara Marang, saya selalu cover cerita-cerita di penjara Marang. Jadi kisah Al-Maunah ni berlaku pada tahun 2000. Masa tu saya dekat tahun 3 lagi. Jadi apabila saya imbas kembali benda-benda yang pernah berlaku dulu-dulu, saya cuba cari, rupanya ada di penjara Marang seorang Awi tu. Right. Sebab Awi ni sebelum ni dia di penjara Kajang, tapi disebabkan dia orang Terengganu dan maknanya dia nak melawat, nak memberi kemudahan kepada dia untuk melawat dia di penjara dan sebagainya. Jadi dia dipindahkan ke Marang ni lah. Jadi saya pernah buat cerita dia dulu di penjara Marang tu masa bulan puasa masa tu. Masa tu PKP lagi lah. Tentang macam mana dia menghabiskan masa dia untuk tempoh dia kena penjara sehingga seumur hidup tu. Maknanya 160 kali dia dah khatam Al-Quran masa tu. Maknanya hidup dia tu dengan Al-Quran je. Right. Sejujurnya saya kenal Awi ni, saya pun dapat juga pengorsian daripada dia tentang macam mana dia terlibat dengan Al-Maunah dan sebagainya. Boleh katakan bagi saya lah, secara peribadi saya kata dia ni berada di salah tempat di masa yang salah, macam tu. Lebih kurang kan. Di tempat yang salah, masa yang salah maknanya. Ada tak diceritakan keberanian yang mereka perolehi ketika itu? Apa yang menjadi punca keberanian itu? Dia sebenarnya, dia masuk Al-Maunah ni adalah satu satuan untuk belajar silat, belajar ilmu macam ilmu perubatan tradisional sebenarnya. Jadi dia masuk Al-Maunah ni untuk benda-benda macam tu lah. Tapi dia tak tahu katanya lah pada saya, dan saya rasa saya percaya dengan apa yang dia kata sebab kita tengok dia tu memang orang yang baik. Macam tu lah saya boleh kata. Dia bukan seorang yang nampak tak ada pun macam ke gangster ataupun satu jenis orang yang ada kekerasan daripada jiwa dia, tak ada. Jadi dia macam jadi masa keadaan lah. Baik. Jadi dia masa dekat Bukit Jenalik tu, dia tak tahu pun benda tu sebenarnya satu maknanya ada satu rancangan lain selain daripada untuk belajar silat. Masa tu dia kata. Tapi bila mereka membawa misi menceroboh 2 buah kamp, merampas senjata pelbagai jenis dan juga peluru, ketika itu apa yang diberitahu kepada mereka oleh ketua mereka? Ketika itu katanya dia diberitahu untuk menjalani latihan bersenjata bersama pihak ATM sendiri, sebab di kalangan mereka tu ada bekas-bekas ATM dan sebagainya kan. Kalau kita baca balik kan, ada masa saya tak nak sebutlah ketua-ketua dia sebagainya tu kan.
Jadi dia orang ni percaya. Dia orang ni orang kampung kan. Jadi dia orang percaya apa semua. Jadi bila sampai je dekat Bukit Jenalik tu, bila dah buatlah yang merampas apa senjata tu orang lain. Ada satu kumpulan lah. Macam dia ni duduk dekat kamp. Berkawal dekat situ dan sebagainya lah. Belajar dan sebagainya. Jadi apabila dia tahu macam gada, macam usul-usul macam tu, dan dia tahu dah polis dah kepung masa tu, sebenarnya dia kata dia dah nak keluar dah, dah nak lari lah. Tapi disebabkan keadaan dia tak boleh nak lari lah. Dia kata sebab yelah orang dah bersenjata dan sebagainya kan. Jadi macam dia ni jadi masa keadaan ramai di kalangan mereka yang sebenarnya yang tak tahu pun bahawa benda ni satu benda yang ke arah yang dilaporkan itulah. Rapiul, Awi ni usianya berapa sekarang ni? Dia dalam 40-an macam tu, 40 masa lebih. Masa tu dia dah berkeluarga? Dia belum berkeluarga lagi. Baik. Masa dia kena tangkap tu pun dia masih bujang lah. Okey. Apakah penyesalan yang dikongsikan oleh Awi sendiri? Dia pernah bagi tahu saya lah. Maknanya dia nasihat jugalah. Maknanya dia secara tak langsung dia kata selepas ni kalau maknanya penyesalan dia sebab dia tak kaji benda tu betul-betul lah. Tak tahu apa maknanya objektif penubuhan kesatuan tu dan sebagainya. Jadi dia ada jugalah kongsi. Dia kata kalau boleh orang-orang yang di luar sana jika nak masuk apa-apa satuan ataupun apa-apa pergerakan tu, pastikan dia tu tak terlibat dengan benda macam ni lah. Sebab at least dia kata kalau macam siapa-siapa pun duduk di tempat dia, memang akan terpangkat. Macam contoh kalau saya sendiri pun, contoh saya, maknanya tiba-tibalah masuk daftar, kita masuk untuk belajar silat dan sebagainya. Tapi kita tak tahu di sebalik makna penubuhan tu apa dia punya makna objektif dia tu. Jadi kita sendirilah yang akan jadi mangsa keadaan tu. Baik. Rapiul, Awi sekarang ini telah dibebaskan dan pastinya dia akan buka buku baru, kehidupan yang baru. Dan perancangannya ada dikongsikan? Ada. Dia ada bagi tahulah masa saya jumpa dia. Masa dia keluar itu pun sebenarnya ada orang tahu pun. Masa dia boleh pengampunan tu. Sampai penjara pun hairan macam mana saya tahu. Sebenarnya saya tahu apabila keluarga dia yang bagi tahu saya. Sebab dia orang pun macam rasa macam hutang budi lah pada bila saya menulis tu. Sebab katanya selepas sekian lama benda tu dia orang tak ingat dah pasal Al-Maunah ni. Jadi bila tertulis dia cerita pasal dia mana cerita dia pasal di penjara dan sebagainya, benda tu maknanya jadi orang ingat balik dan sebagainya. Jadi sebab tu dia bagi tahu saya Awi tu dah keluar masa bulan Ogos ni kan, 17 tu berapa bulan baru ni. Jadi saya tu pergi ke rumah dia lah. Saya tanya dia lah macam pengalaman dia apa semua. Dia kata, ya bayangkan 20 tahun duduk dalam sana, tiba-tiba dah boleh keluar ni kan. Dia kata nak naik kereta pun takut dia kata. Tapi sekarang ni dia banyak kan? Dia perancangan dia akan berniaga atau lakukan sesuatu. Dia kata buat masa sekarang ni sebab dia dalam sana dia mungkin dia boleh ukir kan. Jadi kemahiran tu mungkin dia akan terlibat dengan ukiran. Maknanya teruskan apa yang dipelajari ketika berada di dalam penjara ketika itu. Betul. Kemahiran yang diperolehi. Kemahiran ukir dia tu memang hebat lah. Baik. Terima kasih Ahmad Rabiul Zulkifli di atas perkongsian ini. Sama-sama. Terima kasih juga perkongsian sedikit banyak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ahmad Rabiul Zulkifli, wartawan Harian Metro. Saya pasti ini antara yang dikongsikan memberi sedikit sebanyak kepada kita kan. Pastinya ketika tahun 2000 tu pasti kita masih kecil lagi bersekolah dan sebagainya. Kita mengharapkan juga mereka yang bebas ini dapat memulakan kehidupan yang baru bersama keluarga dan banyak yang mereka perlu bina kembali kan. 20 tahun pastinya lama. Saya sukakan bila Fariha tadi pertengahkan soalan apakah antara penyesalan yang nanti disebutnya adalah mungkin tidak meneliti apakah objektif penubuhan dan sebagainya. Jadi ini mungkin barangkali boleh menjadi satu peringatan yang cukup besar bagi sesiapa sahaja. Kita tidak tahu apakah implikasi seterusnya kecil atau besar, tapi apa yang pasti adalah kita perlu mengetahui secara 100% apa yang kita akan libatkan diri kita.